Okay, so Okay. terima kasih, selamat datang kepada semua orang yang join kelas percuma hari ini. Okay, so hari ini kita nak cerita pasal basics matematik dalam fizik. Okay, sebab cikgu perasan beberapa tahun cikgu mengajar fizik, kebanyakan student masalah sebenar dia fizik tu dia ada konsep pemahaman. Tapi masalahnya adalah kebanyakannya ada problem dalam maths. Okay, so ada problem dalam maths. So kita nak tengok maths apa yang penting untuk fizik SPM. So takat fizik SPM sahaja. Okay. So mana cikgu punya ni? Sekejap cikgu nak mute semua orang dulu. Okay. So siapa lagi yang belum mute, boleh mute dulu. Nanti cikgu buka speaker balik untuk korang tanya soalan. Okay. Alright. So dalam fizik, dalam fizik bahasanya, bahasa untuk fizik adalah matematik. Ini tak boleh argue lah. Okay. So dia bukan BM, dia bukan BI, bahasa dia maths. So if you want to score in physics, so korang kena mahir bahasa dia dulu. Sebab kebanyakan student kadang-kadang problem dia okey, faham. Konsep tu dia dah faham. Tapi bila dia apply dalam soalan melibatkan pengiraan, nak susun balik formula, bila nak buat graf, dekat situ dia ada problem. Okay, problem tu punca dia sebab maths dia lemah. So hari ni cikgu listkan a few question. Siapa yang boleh salin, kalau boleh korang ada buku kat depan, and make sure kalau boleh ada calculator jugalah. Okay, ada buku, ada calculator untuk buat, untuk salin. Okay, so ada a few basic maths yang kena mahir supaya fizik korang boleh score. Nombor 1 dan paling penting, algebra. Ini paling penting. Okay. So untuk kita test korang punya basic algebra, okay, kita akan tengok beberapa soalan. Kita akan tengok beberapa soalan. Algebra dulu, yang conversion nanti. Okay. So dekat sini cikgu tulis asas matematik untuk fizik SPM, cikgu letak algebra. So itu ada lebih kurang kalau yang ada dekat skrin sekarang, korang akan nampak soalan nombor 1 sehingga nombor 5, kemudian 10, 11, 12. Okay, so apa yang korang boleh buat, cuba selesaikan persamaan yang cikgu bagi tu dulu. Okay, so cikgu bagi masa, selesaikan dulu persamaan tu. Tengok dapat berapa. Okay, cuba dulu. Siapa ada kertas, ada pen, salin tu, selesaikan persamaan tu. Okay, boleh try solvekan soalan ni dulu. Siapa baru Soalan tu budak-budak Siapa baru masuk, boleh tolong mute kan korang punya phone? Ada butang mute. Okay. Alright, so cikgu ada bagi soalan di screen. Okay, kita ada 38.
So kita ada bagi, cikgu ada bagi soalan dekat skrin. Okay, so ini asas matematik untuk fizik SPM. Jadi cikgu beritahulah ini asas dia, formula dia macam mana apa semua kemudian. Cuma kita nak tengok boleh tak korang menyelesaikan masalah algebra ni? Dah relax. Dah start dah. Pakcik pun tak dengar apa-apa. Hello? Tak dengar apa-apa? Okay. Okay, cuba jawab dulu. Okay, yang first one. Oh, dah siap? Okay, good. Oh, kena buat lah. Ya Allah, siapa tu? Gaduh pula tu. Okay. Mana kertas? Okay, sediakan kertas. Buat dulu. Alright, siapa nak tulis? Boleh sebenarnya, siapa yang nak menulis. Kalau perasan dekat telefon, siapa yang ada telefon, ada bahagian, ada gambar pensel. Okay, tengok betul-betul ada gambar pensel. So dekat pensel tu korang boleh conteng lah. Okay, and cikgu boleh clearkan juga. Ya Allah, peteruk sangat drawing tu. Okay. So first one dapat 5, betul. 51, 5. Oh. Korang cuba jawab tu bagus. Okay. Alright. So cikgu clearkan jap, cikgu jawabkan lah kesian korang. Okay, so 12 tolak 2, 10. Ni matematik biasalah, ni tak ada apa . Okay, 12 tolak 2, 10. 10 bagi 2, 5. Okay, so yang bawah ni sebenarnya soalan sama dengan atas, sebiji. Cuma dia susun, algebra tu dia susun untuk cari X. So kena darab dulu, 5 darab 2, 10 sama dengan X tolak 2. So nanti akan dapat 10 tambah 2 sama dengan X. So X dia adalah 12. Okay. So kat sini soalan sama. 10 sama dengan 12 tolak X. So X adalah 12 tolak 10. So dapat 2. Okay, yang bawah squarekan. 144 sama dengan 4 campur 10X. Okay, so 144 tolak 4 sama dengan 10X. So 140 sama dengan 10X. So X adalah 14. Okay. So yang seterusnya, kita ambil yang tepi ni. Hello? Suara tak dengar? Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Dengar cikgu. Okay. Dengar cikgu, dengar. Hello? Alright. Okay, cikgu ajar dulu. So yang ni sebenarnya macam ni. Okay, so siapa yang baru join, tolong mutekan dulu. Cikgu tahu korang first time, so ada yang tak berapa familiar lagi. Okay, so cikgu mutekan dulu. Alright. Okay. So yang ni ni sebenarnya formula untuk momentum, tapi cikgu letak kat sini dulu. So 20 tolak 4 sama dengan 8 campur 2x. Okay, so 20. Hello? Tak dengar suara cikgu? Okay,
Ada yang message kata tak dengar. Okay, hi, test, try, test. Okay, dengar. Okay, good. Thank you siapa yang komen tu bagi tahu. Okay, so yang ni selesaikan 20 tolak 4, 16. 8 campur 2x, so 16 tolak 8 sama dengan 2x. So 8 sama dengan 2x. So x adalah 8 bagi 2, 4. Okay. So kalau macam formula ni, apa yang cikgu nak tunjukkan adalah kalau cikgu buat 20 tolak 4, okay, sini korang dapat 16. Yang sebelah sini kalau cikgu ganti, okay, yang belah sini kalau cikgu ganti 2 kali 4, 8 campur 2 kali 4, sebab x dia 4, korang dapat 8. So dekat sini pun total dia dapat 16. Okay, ni nanti kita akan belajar konsep dia, prinsip dia dalam momentum. Okay, tapi sekarang ni fokus kita adalah untuk cuba selesaikan asas matematiknya. Okay, so siapa yang baru masuk, cikgu akan mutekan korang punya phone. Korang akan mutekan. Turn on audio, yes, turn on audio. Audio kena turn on untuk dengar cikgu cakap tu. Okay, tak apa, ni kelas ni kita belajar macam mana korang nak okay, belajar dalam kelas online lah. Okay, kalau kelas online. So, momentum pada ni ikut itu momentum punya momentumnya 28 sama dengan 4x. So 16 4x. So x adalah 16 4. Okay. Okay, so siapa yang datang? Wow, hari ni ramai. Ada 54 orang. Tutup. Okay, siapa yang baru masuk, cikgu mute kan. Okay, siapa yang baru masuk, cikgu mute kan. Okay, Nabiha, Nakib. Okay, cikgu dah mute kan. Okay, cikgu boleh nampak semua orang Amin, Nabiha, Nakib, kita ada Kanani, Nurliana, Batrisha, Akif, Ahmad Daniel, Heswaraj, Bahiyah, Akmal Rizwan, Siti Khadijah, iPhone. Ni cikgu tak tahu siapa iPhone. Nur Aisyah, Haziq Izzuddin, Esfariza, iPhone 3. Nadrah, Nurin, Aiman, Afiq. Okay. Macam mana nak turn on audio? Okay, kepada siapa yang baru masuk nak turn on audio, tekan kepada screen telefon. Okay, tekan screen telefon, and lepas tekan screen telefon, dekat bawah tu ada join audio, ada start video, ada share, ada participant, ada more. Okay, so dekat situ korang boleh cuba tekan audio kalau siapa yang tak dengar. Okay, so yang baru masuk cikgu mute kan Cikgu kena mute kan, kalau tak nanti semua suara dengar. Okay. So sekarang kita ada lebih kurang 53 orang. Okay. Pada yang baru datang, apa yang cikgu cerita pagi ni adalah berkaitan dengan bahasa untuk fiziks. Okay, so bahasa untuk fiziks adalah matematik. So ada beberapa topik matematik yang kena mahir. Yang pertamanya adalah algebra. Okey, kalau siapa yang nampak dekat skrin, apa yang tengah cikgu tunjuk ni, yang kita selesaikan ni sebenarnya persamaan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Itu adalah asal dia, ini cikgu dah masuk nombor. Tapi sebenarnya dia berasal dari persamaan kinematik bab 2 form 4. KBSM ke, KSSM ke, formula ni ada. Okay, apa formula yang kita pakai untuk 1, 2, 3, 1, 2 dan 3? Korang pernah tengok formula ni. Formula dia adalah A V tolak U over T. Okay, tu formula untuk 1, 2 dan 3. Okay, kalau nombor 4,
Okay, untuk nombor 4 ni sebenarnya adalah formula V square sama dengan U square plus 2AS. Okay, so ini formula untuk yang nombor 4 sebenarnya. Right. So masalah utama kadang-kadang formula dah tahu dah nak pilih yang mana dah tahu, tak ada masalah. Tapi bila buat algebranya salah. So masalah untuk fizik kebanyakannya bermasalah dalam matematik. So itu yang cikgu nak buat dulu pagi ni. Sebab kalau asas matematiknya okey, kalau cikgu ajar mana-mana topik pun dah tak jadi masalah. Sebab problem utama dah solve. Ini kalau korang fokus kepada nak belajar konsep, boleh. Tapi bahasanya tak pandai-pandai. So sama juga, nanti korang akan tak faham. Sebab kalau faham matematiknya, fiziknya nampak mudah. Kalau matematiknya tak okey, fizik akan nampak susah. So yang pertama adalah yang algebra ni. Okay, so siapa yang baru masuk boleh tekan mute Okay, so yang seterusnya kat sini, yang sebelah sini soalan formula nombor 10 dengan nombor 11. Okay, ni matematiknya. Tapi formulanya ini asas untuk momentum bab 2 form 4. Okay, momentum bab 2 form 4. Formula dia adalah M1 U1 sama dengan M1 U1 plus atau minus M2 U2 okay, sama dengan M1 V1 M2 V2. Okay, itu sebenarnya asas untuk formula sini. Yang ni cikgu dah masukkan nombor. Tutup kamera. Ada ni akak slide tapi nampak ramai-ramai muka orang tengah dengar. Kalau nampak muka orang, slide ke tepi. Akan nampak skrin. Tiba agak dapat. Okay. So untuk nombor 11 ni, ini sebenarnya formula momentum juga. Pelanggaran tak bercantum M1 plus M2 V. Okay. So konsep macam mana nak guna formula apa, itu kita akan ajar kemudian. Yang penting kita cuba selesaikan matematiknya. Okay, nombor 2, selain daripada algebra, korang juga ada soalan yang perlu menyelesaikan persamaan serentak. So sekarang ni cuba selesaikan persamaan serentak yang ada dekat depan ni dulu. Oh, okay, sorry. 12 tak buat pula rupanya. Sorry. Okay, so ni ada 50. Oi, tebal. Sekejap, kena tukar pen. Okay, sikit. Okay, kita ada 10 darab 5, 50. 50x sama dengan 1/2. Okay, x 10 ni buat dulu. 10 kuasa 2, jangan lupa. So, dia akan jadi 1/2 darab x darab 100. So 1/2 darab 100 adalah 50x. So sini pun 50x. So berapa nilai x tu? Kenapa ada 2x? Ni ada something wrong ni. X ni patut tak ada. Sorry. X ni tak ada. Okay. So x dia akan dapat 1. Sorry Alia. Sorry Alia. Okay. So Alia tengah chatting kat situ, dia tanya. Okay, so next selesaikan persamaan untuk persamaan serentak. Okay, cuba dulu selesaikan soalan untuk persamaan serentak ni. Ini korang akan pakai contohnya cikgu buat dekat sini. Dia punya rajah fiziknya macam ni. Okay, 4 kg. Okay, so 4 kg turun. Ini 2 kg. Okay, contoh dia.
Tapi selesaikan dulu, nanti cikgu tunjukkan apa kaitan dengan fiziknya. Tengok dapat tak jawapan tu. Itu cikgu pun cuba solve jugalah. Ada beberapa cara nak selesaikan persamaan serentak ni. Korang belajar matematik. So korang boleh guna elimination, boleh guna substitution, okay, pergantian boleh, eliminate boleh. Okay, terpulang nak guna yang mana. Okay, contohnya cikgu susun ni persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2, cikgu susun nombor 2 jadi nombor 3. Okay, lepas tu masukkan nombor 3 dalam 1. So akan dapat 40 tolak. Okay, Y tu digantikan dengan 20X campur 20 sama dengan 4X. Okay, yang sini kebanyakan student dia bermasalah kat sini. Dia lupa. Bila 40 ungkap dia lah. X. Tak dengar. Tak dengar? Guna. Kalau tak dengar, boleh tekan dekat skrin and then ada gambar join audio, boleh tekan kat situ. Adik nampak tu dah nampak adik ni. Jelas. Okay. Tak? Okay, so cikgu buat sini 20. 5/6. Okay, betul. 5/6. Okay, tapi itu baru nilai. Dengar tak suara cikgu? Okay. Thank you Alia bagi respon. Okay, cikgu balik kepada yang ni tadi. Hilang. Okay. Ya, okay. Dengar tapi kejap tak jelas. Alright, so dekat lagging tu sebab cikgu punya komputer, cikgu punya salah lah. Okay, so sorry cikgu tutup tab bawah ni dia okey sikit. Okay, so next kita tengok X, berapa nilai X. So X dia adalah 5/6. Okay, tu baru X. Ini ada kesalahan lazim, bila dah cari X, lupa cari Y. So dah cari X, carilah Y. Macam mana nak cari Y? So cari Y dia masuk balik dekat mana-mana persamaan. X 5/6 campur 20. So dapat 100 bagi 6. Aku pun nak kena tekan calculator. Okay. Alright, so dapatlah 36.6. Okay. So sebenarnya untuk menyelesaikan soalan macam yang korang nampak dekat gambar cikgu letak ni. Okay. So which is gambar apa? Gambar 4 kg menarik objek 2 kg turun. Okay, so 4 kg menarik gambar 2 kg turun. Maknanya kat sini 4 kg ni turun ke bawah, 2 kg ni ke sini. So 4 kg tu sebenarnya adalah dia punya berat. Oh 67 boleh, 67 sorry. 6666 kan, 36.666. So dekat sini kalau kita tengok sebenarnya formula dia, fizik dia dekat mana? Okay, fizik dia dekat sini. Bila objek 4 kg jatuh ke bawah, bermakna 4 kg tu 40 berat. Kita cari berat. Berat adalah jisim darab graviti. So untuk silibus lama, jisim dia 4, graviti dia 10, so jadi 40. Tolak Y tu sebenarnya ni. Ini adalah dia punya Y. Cikgu letak T kat sini. Tension force. Tolak berapa dia punya tension ke atas sama dengan MA. Okay, sama dengan MA. M dia jisim 4, A dia nak cari. Okay. Maknanya kalau ikutkan persamaan ni, ini adalah 40 tolak T sama dengan 4A.
Okay, so objek 2 kg pula. Untuk objek 2 kg, objek 2 kg ditarik oleh T. Okay, T tolak Speaking. 20, Okey. 2x, 2a. So bila korang selesaikan, inilah korang kena guna persamaan serentak. Okay. So ada yang tanya dekat chatting, kalau guna kaedah penghapusan boleh kan cikgu? Okay, Kak Nani tanya, betul boleh. Tak ada masalah sebab dia matematik. So bila matematik, apa sahaja cara yang boleh mendapatkan jawapan dikira betul. So dia tak ada nak kata, oh kaedah dia kena guna penggantian, tak boleh pakai penghapusan, tak ada. Boleh pakai penghapusan sebab korang pun belajar in maths. So nak selesaikan, if you have 2 equation and 2 unknown. So korang ada 2 persamaan dan ada 2 benda tak tahu, kena guna simultaneous equation. Kena guna persamaan serentak. Okay, so yang kedua soalan dari Alia, basically berapa tempat perpuluhan? Alright. So tempat perpuluhan selalunya untuk kes macam ni kita pakai 2 tempat perpuluhan. Okay. Nak pakai pecahan, Y tu boleh pecahan ke? Boleh, tak ada masalah sebab dia matematik. Cuma kalau kita dah ganti tadi, Y tu contohnya cikgu dah bagi tahu yang Y tu sebenarnya T dan X tu adalah A. Okay, so T sini A. So maknanya persamaan ni bila kita kira X ni adalah A. Pecutan. So macam mana kita nak kira pecutan dia? Unit dia jangan lupa MS negatif 2. Kalau tak nak buat pecahan, boleh. Buatlah 5/6. 5/6 dapat 0.83 MS 2. Boleh tak? So nak guna cara penggantian boleh, cara penghapusan pun boleh. Okay, kalau Y ni tadi cikgu kata dia force, dia adalah tension force T. So 36.67 ni bubuh unit dia, Newton. Okay. Tapi macam yang cikgu cakapkan awal kelas tadi, waktu kita mula tadi, hari ni kita punya fokus adalah menyelesaikan matematiknya dulu. Sebab kalau korang faham konsepnya, nak selesai mathnya salah, tak guna juga, salah juga. So kita akan tengok matematiknya dulu, baru kita tengok konsepnya kemudian. Nak betulkan maths. So maths betul, fizik insyaAllah betul. Okay. Soalan seterusnya, Firman tanya, cikgu macam mana nak tahu T kena letak mana dalam equation? Okay. Good question. Okay, cikgu terangkan macam ni. Alright. So kita kena cuba faham situasi yang berlaku. Contohnya macam soalan tadi. Okay, kita ni cikgu letak meja. Okay, cikgu letak meja. And then cikgu tukar nombor lah, cikgu tukar nombor. Cikgu letak nombor 5 kg. And then 5 kg dia tarik objek. Objek kat sini katakanlah dia 2 kg. And then belakang ni cikgu letak ada friction. Ada friction, ada geseran. Contohnya cikgu letak geseran dia sebagai berapa ya? Okey, 10 Newton lah, 10 Newton. So, pertama, dari segi yang kita tahu, confirm lah 5 kg ni turun ke bawah. Tarik 2 kg ni pergi ke kanan. Tu dari segi fizik dia. Okay. So tak mungkinlah 2 kg tu yang tarik. 5 kg yang turun ke bawah tu tarik. Jadi, bila kita nak buat fizik dia, kita kena pecahkan dua objek tu. Contohnya cikgu pecahkan yang 5 kg. Okay, 5 kg ni pergi ke mana? So 5 kg akan turun bawah. Turun bawah. Okay, so dia turun bawah. And then dekat atas ni, tali ni kita letak T. T ni sebenarnya mewakili tension force. Okay, tension force T. So kita pun banding. Kalau dia turun ke bawah, berat dia which is mg dengan T, siapa lagi besar? So bila kita tahu turun ke bawah, mestilah W lagi besar sebab dia jatuh ke bawah. So persamaan dia akan jadi yang besar tolak yang kecil, besar tolak T sama dengan MA. Okay. Untuk objek yang 2 kg ke atas meja pula, dia akan tarik ke kanan. Siapa yang tarik dia? Yang tarik dia yang 5 kg.
So yang tarik dia tu adalah dia punya T tadi. And dekat belakang ni ada 10 Newton. Objek dia 2 kg. Objek ke kanan. Okay. So bila objek ke kanan, siapa lagi besar? T ke 10? Tanya Amirah, beg laptop kat mana? Kalau T lagi besar, so T akan tolak friction tu 10 sama dengan MA. Okay. So if you look at the object, tengok kepada objek dia. So the first object kat sini going down, turun ke bawah. So when the object down, turun ke bawah, meaning yang ke bawah has bigger force. Turun ke bawah ada daya yang lagi besar, bigger force. So formula dia akan jadi besar tolak kecil sama dengan MA. So that's why the first one here, mass dia adalah 5, gravity untuk syllabus KBSM 10. Wait. So 5 kali 10, 50. Okay, and then equals to minus 50 minus T equals to mass 5A. Okay, so you get the first equation. Dapatlah persamaan yang Plus. okay, untuk yang kedua pula, persamaan kedua dia adalah T tolak 10 sama dengan mass dia 2 kg A. So you get second equation. So fizik dia dekat situ. So that's the physics part. Okay, part fizik dia dekat situ. So satu tarik ke bawah, satu tarik ke kanan, tu part fizik dia. So bila dah tahu part fizik dia, now you have the equation. Okay, part fizik dia, if to produce the equation, macam mana nak hasilkan equation. Lepas tu korang cuba solvekan. Okay, untuk soalan ni cuba solvekan. Ma tu, oh okay. So ini formula untuk force. F equals to MA. Okay, daya bersamaan jisim darab A adalah, okay lupa pula. A ni pecutan. Acceleration. And M is mass. Okay, soalan dia apa? Tengok ni ada yang bertanya. Cikgu MA tu apa? Okay, MA tu, M tu mass, A tu acceleration, pecutan. Okay, mass tu jisim, A tu pecutan. Okay, so Firman tanya, oh so ni yang formula depend on whether the angle besar. Okay, siap, betul. So depend kepada mana force yang lagi besar. Kalau kita ke bawah, bawah lagi besar. Okay, sentiasa besar tolak kecil. Okay, cikgu yang gravity tu kalau keluar pakai 9.81 boleh ke? Okay, Akmal tanya, untuk syllabus KASSM dengan syllabus KBSM, nilai G tu dia tukar sikit. Sebab kalau syllabus KASSM, okay, KASSM yang baru lah, dia pakai nilai yang sama macam universiti pakai, 9.81. Kalau syllabus sebelum ni, KBSM, form 5 tahun ni, dia pakai nilai gravity tu 10. Sebab dia round off, 9.8 dia round off jadi 10. So perbezaan dia hanyalah dekat nombor tu lah. Cara masih sama. Okay, cara masih sama, tak ada beza. Okay. So, so cuba selesaikan, tengok dapat berapa penyelesaian dia. So korang ada 2 persamaan kat sini. 50 5A. Dan T tolak 10 sama dengan 2A. Okay, so cikgu masukkan persamaan. Another question, cikgu susun T equals to 2 plus 10. Okay, so gantikan nombor 2 dalam nombor 1. 50 tolak 2A plus 10 5A. So jangan lupa kurungan bila buka tolak 2A tolak 10 5A. Okay, so 50 tolak 10. A kumpulkan algebra 5A campur 2A. Jangan lupa algebra 7A 40. So A 40 bahagi 7. Okay. And then dah masuk dapat A, gantikan dapatkan T. So T is equals to 2 times 40/7 plus 10.
Okay, so dapat T dia 21.43 Newton. Okay, Newton. Sini ms -2. Okay, so tu fizik dia. Okay, betul. So sekarang kita fikirlah logik. Okay, logik dia. Logik dia macam mana? Logik dia bila kita kira tadi, ni 5 kg, berat dia 50 Newton, T dekat atas tu kita dah calculate, kita dapat 21.43 Newton. Okay, so kita tengok kat situ, bawah 50, atas 21.43. Siapa lagi besar? 50. That's why objek ni turun ke bawah. Okay. Jadi untuk yang objek 2 kg pula, dia macam ni. 2 kg, dia bergerak ke sini dengan force yang sama, 21.43 Newton. Belakang dia hanya ada 10 Newton. So siapa lagi besar? Belah kanan besar. That's why dia ke kanan. Sebab belah kanan lagi besar. So berapa pecutan dia? Acceleration dia 5.71 ms -2. Bawah ni pun A dia 5.71 ms -2. Okay, itulah logik untuk soalan ni. Okay. Macam mana boleh tersampai sini ni? Yang tadi kita nak buat matematik dia je. Okay, so sampailah dekat sini. Alright. Okay, so untuk video yang cikgu tengah terangkan ni, kita dah record. Kita dah record. So video yang record dan cikgu letak dekat dalam group lah. Okay, dekat dalam group. Siapa yang belum join, boleh join group untuk kelas online. Okay, untuk kelas online dia punya, kejap mana ke group dia. Okay, oh so many. Oh, ramai betul orang yang message kejap Cikgu kena. Okay. Okay, so cikgu kena letak copy ni. Okay, so cikgu letak dekat message, boleh join group. Oops, tak boleh. Okay, so boleh join group online lah. Nanti korang boleh cari, tak boleh nak paste pula. So siapa yang tak dapat join group online lagi, nanti bagi tahu, kita akan bagi tahukan linknya. Okay, link untuk group online. Okay, so ada beberapa lagi sebenarnya. Cuma untuk hari ni yang satu lagi konsep matematik yang perlu kemahiran adalah graphing. Sebab graph selalunya soalan tu keluar paper 2, paper 3 especially. So itu kita akan discuss kemudian kot. Okay, untuk graph, sebab graph tu satu topik yang lain. Okay, so ada soalan ni daripada apa kaitan MA dengan MG. Okay, so itu nanti kena tengok. Okay, so kalau siapa yang belajar bab 2 fizik form 4, tak kisah silibus baru sama. Okay, silibus baru atau silibus korang akan belajar linear motion, pergerakan linear. Maksudnya objek bergerak straight dalam paksi X, okay, kiri kanan, atau objek bergerak atas bawah. Kalau objek bergerak kiri kanan, untuk cari pecutan, okay, untuk cari force, untuk cari daya, you use F equals to MA. Okay, F equals to MA. So itu, that one is in X axis, paksi X. Okay, tapi kalau in Y axis, kena consider satu perkara, iaitu gravity. So gravity dia ada nilai pecutan yang tetap. So instead of MA, A tu acceleration. So instead of A, you use G. Okay, you use G. Okay, so yang graf hal laju masa semua tu ke cikgu? Yes, betul. Yang graf hal laju masa, graf nanti bab 3 ada graf, korang belajar bab 4 heat ada graf untuk gas law, korang belajar elektrik ada graf untuk Ohm's law. Korang belajar graf tu supaya korang belajar mana-mana topik yang akan terjadi, yang berlaku, bila ni naik, apa yang naik. Okay, so cikgu tak jelas. Noliana Batrisha. Alright. Apa yang tak jelas nanti boleh beritahu cikgu
Okay, so ada yang soalan tanya lagi apa lagi? Cikgu elektromagnet. Cikgu buat tajuk elektromagnet boleh? Oh, okay, boleh. InsyaAllah cikgu akan buat elektromagnet nanti. Okay. Kalau graf melengkung tu macam mana? Graf melengkung macam mana? Graf melengkung itu kira grafing lah. Tapi untuk SPM fizik, setakat ni bila korang lukis, dia setakat ni lah seorang SPM tak pernah lagi kena lukis. Okay, tak pernah lukis ke? Alright, cikgu buat elektrik juga. Ya, insyaAllah. Cikgu akan bagi jadual dia. Kita akan cuba cover. Korang cuti lama ni, 2 minggu. Kita akan cuba cover Form 4 dan juga cover Form 5. So, kita akan buka lebih kurang 3 kelas. Form 4 KBSM, Form 4 KASSM dan Form 5 KBSM. Maksudnya akan ada 3 waktulah jadual. Kita akan bagi tahu kemudian untuk kelas tu, waktu kelas tu. And kelebihan kalau online adalah kelas ni recorded. So, siapa yang join nanti boleh tengok balik video ni di dalam satu apps. Nanti cikgu beritahu dia punya apps. Apps dia adalah Seesaw Class. Cikgu akan bagi link dia, Seesaw Class. Korang boleh download apps tu. Segala video kelas akan ada dalam tu. So kalau rasa nak tengok balik, boleh tengok banyak kali. Sebab itu kira macam kelas punya video. And assignment apa semuanya, cikgu akan bagi dalam Seesaw Class. Okay, Seesaw Class. Okay, insyaAllah cikgu boleh terang pasal lift. Oh, lift konsepnya sama. Dia naik ke atas. Okay, ada yang tanya tak apalah last sebelum cikgu habis. Lift, kalau contohnya cikgu lukis lift. Okay, so cikgu lukis lift. Right. Okay, so cikgu buat 2 lift. Okay, lift ni turun bawah. Okay, dari tali kat atas. Okay, macam ni. Berat dia ke bawah. Okay, lift dia ada berat ke bawah. Berat, formula berat mg. Ni pun formula berat mg. Dan dia ada tali yang tarik dia ke atas. Okay, so kita tengoklah lift tu gerak ke mana. Kalau dia gerak ke bawah. Okay, kalau dia gerak ke bawah, maknanya pecutan dia ke bawah. Kalau dia naik ke atas, maknanya pecutan dia ke atas. So, kalau turun ke bawah, siapa lagi besar? W ke T? Tu tanya dulu. So, dalam kes ni, W lah lagi besar sebab dia berjaya tarik ke bawah. So, the formula will be W minus T equals to M of the lift, M A. And weight tu equals to mg. So, mg minus T equals to ma. Okay. Kalau yang naik ke atas, is because T lagi besar W. T tolak W equals to MA. So T tolak MG equals to MA. Okay. After that, mass. MG tu maknanya mass darab gravity. Ya betul. Gravitational acceleration. Pecutan gravity. Okay. Pecutan gravity. Gravitational acceleration. Okay. So itu asas untuk matematik dia hari ni. Algebra tolong nombor 1. Kalau rasa masih lemah algebra, tolong buat algebra banyak-banyak supaya lebih faham. And then yang fizik dia cikgu akan cover nanti. Okay. Mana datang mg tolak t? Oh, ni w sama dengan mg. So mg tolak t. Cikgu gantikan w tu dengan mg. Yang sebelah sini juga w tu cikgu gantikan dengan mg. Cuma arah dia berbeza. Lift naik atas ke lift turun bawah? Okay. Alright, so itu sahaja cikgu rasa untuk hari ini. Soalan Haziq tanya, W dengan T sama je ke? Oh, T ni adalah tension force. Tension force ni yang pada tali. Okay, force kepada tali ni kita panggil tension force. Sebab tu cikgu letak T. Kalau nak letak lain pun boleh, nak letak F pun boleh. Formula W dengan T sama je ke? T tak sama. T tak sama. T ni ada nilai lain. Okay, W tu weight berat.
formula untuk berat memang mass times gravity. Jisim darab gravitational acceleration, mg. And nilai G untuk SPM 20-20 10 ms negatif 2. Kalau untuk SPM 20-21 nilai G ni dia tukar 9.81 which is nilai yang lebih jujur sebab nilai ni pakai dekat university. Okay, 9.81 tu pakai kat uni. Alright. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, so terima kasih kepada, ya Allah ramainya, 67 orang. So terima kasih kepada semua yang join. Ramai. Cikgu. Ramai. Ya. Kita ambil gambar. Okay, so itu untuk hari ini. Nanti maklumat lanjut cikgu akan letakkan dekat group. So siapa yang belum join group untuk kelas online, boleh join group kelas online. Cikgu tak nak campur group online dengan group seminar, group bengkel semua cikgu tak nak campur. Okay, kita buat asing. Oh, Haris pakai iPhone ni. Kalau ada background Paris ni. Okay. Alright, so itu sahaja semua. Jumpa lagi nanti kelas cikgu akan umum bila. Alright. Okay, bye-bye semua.